Jadi kita sambung dengan pasal yang isim alam yang melibatkan tempat. Jadi kita dah tengok ya, ada ayat-ayat yang merujuk kepada tempat-tempat ya yang sama tapi nama dia lain. Ya, nama dia lain. Maksudnya Bakah versus Mekah ya, apa beza dia? Jadi kita dah bincang tu semalam yang kalau Bakah tu ialah nama yang dulu, nama yang asal. Zaman-zaman dulu ya. Dan Yathrib dengan Madinah, Yathrib tu sudah berubah pada Madinah selepasnya hijrah Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya dengan muhajirin tu daripada Mekah pergi dekat Madinah, dan Madinah tu adalah negara Islam yang pertama. Dan pada mereka dalam ayat Quran, siapa yang masih menyebut Madinah tu dalam Yathrib tu, Yathrib dan bukannya Madinah, mereka tu dah nampak sangat menunjuk yang mereka tu tidak patuh, bukan pengikut Nabi Muhammad. Mereka adalah rebel. Mereka mungkin bukan munafik, tapi dia rebellious. Dan orang yang menerima nama Yasrib itu pada Madinah, mungkin segelintir mereka tu munafik, dia pura-pura. Jadi ini yang diceritakan dalam ayat-ayat sebelum ni. So lepas tu Syria versus Syam. Jadi dia macam ni tau. Kadang-kadang kita kena ingat kan, kita patut akur, kita patut menghormati nama yang asal. Dia nama yang asal. Jadi apakah nama asal? Kadang-kadang nama tu diberi pada satu negara tu oleh penjajah kita. Dan selalunya penjajah kita adalah bukan Islam. Jadi kalau kita tengok kan, negara China, dia tak nak lagi nama Peking tu Peking. Dia dah tarik balik Beijing. Menunjukkan mereka tu, apa orang panggil tu, dia adalah independen. Ya, dia adalah independen, bebas daripada apa-apa jajahan, apa-apa penjajah kolonial, apa-apa the remnants of colonialism adalah nama-nama yang ditinggalkan pada negara yang mereka dah colonize tu. Sama juga dekat Afrika kan. At one point of time Rhodesia sekarang tak ada nama Rhodesia, akan saya lupa. Is it Uganda? Saya tak sure. Nama-nama yang very British, very British, mereka dah pergi balik pada nama bahasa asal mereka. Jadi ini sajalah macam Malaya. Malaya diberi mula-mula Malaya original tu diberi nama yang diberi oleh penjajah kita lah, British kan. Sekarang kita jadi Malaysia. Dan Philippines tu, kenapa nama Philippines? Sebab dia adalah nama penjajah yang pertama tu, King Ferdinand Ferdinand tu. Maksudnya mereka sudah dijajah, colonize completely, berlakunya sehingga untuk saya lah satu bentuk religious side ataupun cultural side, sehingga nama-nama mereka sekarang pun bukan nama Filipin, semua nama-nama Sepanyol. Nama-nama Sepanyol. Kalau kita tengok tempat mereka pun macam Toledo lah, San Francisco lah, Negros lah, semua tu semua adalah nama-nama yang diberi oleh penjajah mereka. Jadi kadang-kadang kita nak kita nak daulat kan, maksudnya kita nak ada independence, kedaulatan sesuatu negara tu. Jadi kita apa yang diberi oleh Allah sebenarnya ialah untuk kita bebas daripada apa-apa pengaruh, apa-apa kuasa, kecuali kalau kita submit ke Allah Islam dan pada pemerintah yang telah yang telah apa orang panggil tu, yang mengikut yang tidak menentang dengan apa-apa ajaran agama Islam. Jadi dekat sini it's just food for thought pentingnya nama. Sekarang ni kita tengok dekat sini kita tengok pada orang pula. Jadi kita diingatkan panggillah mereka panggillah mereka anak angkat tu dengan nama bapa mereka. Jadi nama-nama bapa tu juga penting, nama yang betul. Sebab ini elemen yang di mana anak orang yang buat adoption dia tukar nama daripada nama bapa dia. This one also extended juga. Kadang-kadang orang mu'alaf dia masuk Islam, jadi banyak nama bapa mereka tu disingkirkan. Keluar. Jadi semua jadi Abdullah bin Abdullah semua tu. Sehingga tidak ada kaitan dengan nama bapa mereka yang asal. Kecuali kalau nama tu adalah membawa pada keburukan, nama tu dia punya designation tu buruk kan. Actually tak boleh. Jadi ada banyaklah yang that's why saya bagi contoh yang kawan saya tu, yang dia one of the founders of Tel Aviv, dia tak nak Iskandar bin Abdullah, dia masuk Islam awal 80-an. Dia tak nak nama dia Iskandar bin Abdullah sebab dia ada bapa dia. Jadi dia Iskandar Tan
dia keep dia punya time tu ya, yang apa-apa tu. Jadi itu satulah sebab kita the lineage ya adalah penting dalam kasih syariah, dalam syariah keturunan tu. Ya, keturunan tu. Jadi ini satu example yang macam nama, isu nama. Dan lagi satu, kita tak pentingnya nama-nama yang ini kita panggil asma ya. Kalau nama tu jamak ya. Kalau isim adalah nama. Kalau nama-nama kita panggil asma ya. Dia dia adalah jamak kepada isim ya. Isim, kalau kita cakap isim dia mufrad ya. Jadi atau panggilan yang betul dan baik seperti yang dituntut dalam Al-Quran. Dekat sini surah Al-Hujurat. Dan kita dah cover surah Al-Hujurat, jadi saya tak nak go in detail. Tetapi basically kita tak boleh bi'sal ismul fusuq, buruknya ya, amat buruknya sebutan nama yang fasik. Kadang-kadang kita panggil fasik tu contohlah bodoh, botak, macam yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Jadi kat sini kita diingatkan akhlak ya, akhlak dalam elemen isim ni. Jadi maksudnya apabila kita memberi nama, kita nak melabelkan sesuatu, nak menamakan sesuatu, sama ada ataupun kadang-kadang nama projek, apa-apa nama, jangan bagi nama yang tidak baik ya. Jadi begitu pentingnya elemen sebab nama tu dia kadang-kadang memberi isim lah, kita panggil isim tu macam saya bagi contoh ya, isim dalam falsafah, dalam ideologi. Isim tu kalau kita tengok dalam bahasa asing bahasa Inggeris ke ataupun bahasa Jerman ke wherever, kalau kita nak cakap satu ideologi, selalu kita cakap macam komunis kan, kita cakap komunism ya, komunism, fundamentalism contohnya kan, ekstremism, ditambahnya ISN tu, isim tu lah kepada label-label yang maknanya begitu besar, begitu berat maknanya. Sebab tu yang ISM tu ditambah dekat ujung tu. Jadi begitu pentingnya memanggil dan merujuk pada nama-nama yang betul ya, pada asma yang betul. Dan lagi satu, kita dah cover ya pasal nama-nama yang diharamkan untuk Muslim. Saya tak nak ulang ni balik ya. Kita contohlah, sebagai contoh kan, kita tak boleh panggil Abdul Nabi ya, sebab Abdul Nabi, Abdul tu lah hamba. Kita hanya hamba kepada Allah. Abdullah boleh, tapi tak boleh panggil Abdul Nabi ke, ataupun Abdul Rasul ke, ataupun Abdul Muttalib ya. Macam contohnya Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Itu satu. Lagi satu, tak boleh nak tak boleh nak okay. Tak boleh nak contohnya membagi nama Allah ya, dalam Asmaul Husna tu kita bagi nama Allah, very specific nama Allah kepada seseorang ya, yang contohnya kita bermula nak panggil nama anak kita sebenarnya sebab kita puja Allah, kita puji Allah, kita nak mengingat Allah. Mungkin kita nak bagi nama tu sebab kita bersyukur kepada Allah. Jadi tapi kita tak boleh bermula dengan alif lam al. Ya, kita tak perlu mana al-ahad ke al-azim ke ataupun ke whatever lah ya. Apa al dia bermula dengan al ataupun l el tu. L tu dia daripada segi sebutan l macam tu. Itu maksud dia. Kita tak perlu cakap al, bukan tu. Sebutan dia adalah alif lam tu ialah l ya, l. Tak boleh buka sangat mulut tu. L. Jadi itu satu. Dan lagi satu, tak boleh bagi nama Christianize ni. Katalah nama bapa orang mu'alaf dia masuk Islam, nama bapa dia dah Kristian tu lain. Tapi nama tu katalah nama anak dia dapat anak, lepas tu dia pergi nama Kristian juga. Ya, dia sambung juga. Jadi again sebab kita tak tahu dia implication dia implikasi nama-nama tu. Dan banyak orang tak tahu nama Diana tu adalah nama dewi. Ya, nama Diana ke Lilith kan, nama Lilith tu semua orang dia cakap Lilith. Lilith tu adalah nama isteri setan. Ya, setan betina. Lilith. Itu nama nampak sedap lah kan, Lilith kan. Ya, macam very unique. Orang ingat macam tu. Tetapi apa yang berlaku, ingat ya, nama ada juga setan pun ada nama, ada asma dia juga, nama-nama setan tu. Ada asma dia juga. Jadi be careful Na'udzubillah. So lagi satu adalah nama-nama yang diktator yang disebut dalam Al-Quran macam Fir'aun, Karun, Abu Jahal, semua tu
tak baik. Jangan bagi nama-nama seperti macam tu. Ataupun nama yang Allah bukan nama, dia bukan dalam sekumpulan 99 nama Asmaul Husna. Jadi kita menambahkan maksudnya Abdul Mawjud. Ini macam contohnya Abdul Mawjud. Jadi Abdul hamba kepada Mawjud. Tapi Mawjud tu bukan adalah nama Allah secara nyata. Ya, Abdul Maksud. Semua tu Abdul. Maksudnya Abdul pada nama selain daripada nama Allah. Jadi kita hamba kepada benda lain. Jadi ataupun nama-nama yang menunjukkan keburukan ataupun menunjukkan penonjolan yang tidak manis kan. Seperti yang sinilah panggil hima ke kalb ke hab ke kan. Sebab suka dia punya sebutan tu. Dan lepas tu sama sekejap ya. Lagi satu ialah, let me check. Oh, okey. Lagi satu ialah nama-nama adalah disebut yang dalam kes yang di mana Rasulullah juga tak boleh bagi nama seakan-akan dia tu alim sangat, baik sangat. Jadi sebab kes ni berlaku salah satu isteri Rasulullah nama dia Barrah, Barrah, konon-konon maksudnya Barrah. Jadi Rasulullah menunggu sallallahu alaihi wasallam menukar namanya kepada Zainab. Sebab kadang-kadang sebab dia adalah isim-isim yang menunjukkan pasal keugamaan, keimanan, keislaman dia adalah satu konsep yang besar. Jadi kalau kita bagi nama yang di mana dia punya weight, dia ada gravitas, nama tu penuh gravitas. Kadang-kadang seseorang tu bagi nama seorang tu, contohnya Muhammad Iman apa tu, dia macam tak dapat nak carry nama tu, keberatan nama dia tu. Kadang-kadang menjadi satu tanggungan, dia tak dapat nak carry. Ada banyak yang nampak tu lah, nama-nama yang baik tetapi mungkin dia tak sesuai. Dia tak sesuai. Jadi be careful juga. Lepas tu lagi satu ialah saya nak bagi contoh nama mengikut Al-Quran. So dekat sini lah contohnya Torik kan, Torik semua tu, Toha, Yasin, nama-nama daripada yang bermula dengan Al-Quran, Yasin, patut Torik saya tak sure is it sebab dia jalan ke ataupun sebab dia ambil nama tu sebab nama tu adalah salah satu surah, surah Torik tu. So jadi apa-apa yang macam Hamim semua tu kan, tapi Yasin tu saya nampak banyak juga Yasin tu, nama Yasin tu sebab dia orang menyangka dia menyamakan nama Yasin tu adalah nama Rasulullah. Tapi sebenarnya kita tak tahu, Allahu a'lam. Jadi Yasin tu adalah satu surah dalam Al-Quran. Jadi kat sinilah Ibnu Qayyim Malik dari Imam Malik rahimahullah, Ibnu Qayyim kata perkataan orang awam bahawa Yasin dan Toha tu adalah dari nama Nabi adalah tidak benar. Tidak ada yang sahih yang membuktikan itu adalah nama Rasul. Sebab itu yang bermula dalam surah-surah Al-Quran. Jadi ini semua kita saja review lah. Hanya peringatan untuk kita. Tapi saya nak kena cakap ialah Allahu a'lam. Allahu a'lam. Okey. Dalam sekarang kita bagi nama isim alam yang yang berkait dengan zat Allah, nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi Asmaul Husna dalam kumpulan golongan isim Asmaul Husna. Maksudnya nama-nama yang terbaik. Asmaul Husna adalah dia jamak kepada isim. Jadi sebenarnya isim husna, nama-nama yang terbaik. Al-Husna tu adalah paling baik. Al-Husna tu adalah satu sifat. Jadi itu isim. Kita tak cover lagi isim sifat nama adjektif ataupun isim tafdil. Jadi maksudnya dia memberikan satu elemen of quality. Bukan quantity, quality. Quality dia adalah terbaik. Nama-nama yang terbaik. Kalau kita cakap Al-Akbar, maksudnya dia adalah satu sifat. Sifat dia adalah paling besar. The greatest. The greatest. Jadi ini kita panggil isim tafdil, isim perbandingan. Isim dia can be adjective lah. Kabir itu adalah satu sifat nama, isim yang berbentuk sifat nama. Jadi kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu yang kita diperintahkan dalam surah Al-A'la, perintah yang Allah beri pada kita. Sabbihisma rabbikal a'la.
bertasbihlah, mensucikan, menyucikan nama Tuhanmu, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-A'la tu adalah sifat, adalah sifat isim tabdil, sifat perbandingan yang dia adalah paling tinggi, yang tertinggi. Al-A'la, kalau A'la saja dia adalah lebih tinggi. Itu maksud dia. Kalau A'la saja, kalau tak ada alif lam kat depan tu, dia adalah lebih tinggi. Jadi Rabbikal A'la. Jadi Tuhan kamu yang paling tinggi, yang maha tinggi, yang sentiasa paling tinggi. Jadi maksudnya kita kena perlu bertasbih. Nama Allah ni kita perlu bertasbih. Dan tasbih tu tak semestinya ambil yang tasbih apa ke yang kita punya tasbih tu menggunakan tasbih macam tu. Maksudnya kita boleh mengingati Allah tu, bertasbih tentang Allah mana-mana kita berada, sebagai satu tanda kecukuran, satu tanda nak untuk kita meninggikan, mensucikan. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, suci tu dia adalah exalt, to exalt, exaltation. Dan saya suka satu perbandingan ni daripada segi bahasa. Lang, saya tak tahu translation nama burung lang tu dalam bahasa Melayu. Lark, L-A-R-K, burung yang selalu tu mungkin tak dapat kat sini, tapi mungkin dekat negara Eropah tu the lark tu very common. The lark tu dia is known, dia menyanyi, dia pandai menyanyi, dan bila dia nak menyanyi dia akan terbang tinggi. Dan apabila lark tu dia buat, dia pergi terbang tinggi, lepas tu dia menyanyi, nama tu nama yang menceritakan proses tu dalam bahasa Inggeris dia panggil exaltation. Jadi dia similar juga. Jadi maksudnya seakan-akan burung tu bertasbih pada Allah, exaltation. Dan macam mana kita nak bertasbih kalau kita sendiri tak tahu nama Allah, sedangkan Allah mengenali, sebab Allah introduce diri dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah dah memberitahu nama dia pertama ialah Allah, lepas tu dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Ar-Rahim. Jadi kalau sesiapa yang hanya tahu 3 nama ni, tapi dia tak tahu lagi nama Allah yang lain, jadi dia tidak mengenali Allah sekurang-kurangnya secara, at least kurang-kurangnya secara intelektual dulu, secara kognitif, secara intelektual, dan lepas tu mungkin secara kaul, secara mulut. Tapi yang paling penting dia adalah secara tasawuf, secara spiritual. Masuk dalam hatinya, betapanya penyucian, pensucian, tasbih tu dalam hati dia bertapak. Dia bertapak dalam hatinya, dalam jiwa dia, dalam qalb dia, dalam kerohanian dia. Dan sebab tu yang dia mendapat level ihsan. Ihsan yang berkait dengan tasawuf. Dekat sini saya nak separatekan tasawuf ni daripada the so-called ajaran-ajaran sufi-sufi tu, sebab saya tak tahu sangat benda tu, something kita tak tahu, tapi kita kena merujuk kepada Al-Quran balik. Jadi perintah untuk kita bertasbih tu memang cukup ketat. Ini adalah satu perintah. Sabih tu adalah fi'il amar, fi'il perintah. Jadi kita tak payah nak tengok, kita dah dengar nama Ar-Rahman tu, jadi saya pergi terus pada the isim alam, the proper noun yang merujuk kepada nama dan sifat Allah. Jadi dekat sini kita tengok proper noun, isim alam, kalau dia berkait dengan zat ataupun the essence. Zat tu essence. Dia kadang-kadang boleh berkait dengan zat, essence of Allah, dan dia boleh berkait dengan the sifat Allah. Sifat Allah, attributes. Dia macam adjektif lah, sifat. Musyabah. Musyabah, adjektif of Allah. Jadi adjektif of God, of Allah. Jadi apa dia selalunya sifat nama ataupun sifat. Jadi setengah nama tu, contohnya Allah tu, dia adalah the supreme name, the God. Alif lam tu ada alif lam yang makrifat tu, the God. Bila dah makrifat tu dia dah khusus. Dia bukan umum lagi. Kita tak cakap ilah dah. Kalau ilah pun kata ilahan ke ilahun ke ilahin ke, jadi dia suatu. Jadi dia nakirah. Tapi kalau kita cakap Allah, dia dah bertukar yang nakirah tu, yang general tu, yang umum tu menjadi khusus. Jadi kita dah bincang yang saya punya opinion lah, yang tentang kenapa orang Kristian maksudnya adakah kita boleh panggil
Nabi Isa tu Allah. Itu yang orang Kristian nak. Kita faham. Kita faham. Kalau mereka nak cakap yang the father. Maksudnya the up. The up, the father. Sebab dia orang percaya yang bahawa Nabi Isa tu anak Allah. So katalah mereka cakapnya hanya dia merujuk hanya yang katalah the father tu, dan dia adalah Allah. Well, kita tak, memang itu, memang kita jumpa dalam kitab mereka dalam bahasa Arab, sebab Allah tu adalah nama Tuhan yang supreme. Dia dalam bahasa Arab. Kita jumpa ni, bukan bahasa Arab juga, bahasa Aramik. Saya dah hantar video klip tu kan, yang tentang pasal nama Aramik dengan Hebrew, perbandingan Arab dengan Aramik tu. Jadi apa Nabi Isa panggil nama Tuhan apa dia? Apa yang Nabi Isa panggil dalam bahasa Aramik? Dalam bahasa Aramik contohnya. Jadi dekat sini di isu je, kalau kita ni masyarakat majmuk, kalau masyarakat yang homogeneous seperti dekat negara Arab, dekat negara Arab ataupun negara Jepun ataupun yang Indonesia tidak ada isu. Kalau Bible tu dia ada nama Allah kat situ. Sebab itu adalah mereka majoriti. Jadi kebanyakan mereka benda tu tak adalah begitu penting sangat. Tapi yang kita punya soalan dia, kalau ada equational center, maksudnya jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Now that's why kita kena tahu pasal jumlah ismiah tu. Dalam buku kitab tu ada satu jumlah ismiah. Jumlah ismiah adalah satu ayat, sentence yang menunjukkan persamaan. Equational center. So what do we say? Kalau dalam kitab tu ditulis dalam bahasa Melayu, katalah Isa itu Allah. Itu adalah jumlah ismiah. Kalau dalam bahasa kalau bahasa Arab tu dia mungkin cakap macam ni lah. Isa Allahu. Dia macam tu. Jadi dia adalah Allah. Jadi equational sentence. Jadi this is where the element of syirik datang. Dia akidah kita tu. So that's why saya understand kenapa dekat Malaysia dia may not apply kat negeri lain. Dia ada lebih isu sebab kita ni lebih majmuk lagi, bukan homogeneous sangat kalau berbandingkan dengan negara-negara Arab yang lain, negara Arab yang lain. Jadi Allah tu is unik ni, dan kita kena tahu itulah nama yang unik. Lepas tu Allah mengenali dia melalui bismillah tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan kita kena tahu nama ni. Jadi Al-Malik. Jadi maksudnya Al-Malik tu raja, adalah peranan Allah sebagai raja. Sebagai raja. Al-Qudus adalah sifat Allah, zat Allah sebagai yang maha suci. Jadi As-Salam, Al-Mu'min, semua tu, itu nama Allah. Kita tak payah nak bagi ni. Tapi apa yang saya nak highlightkan, perbezaan, kita nak daripada 19 nama ni, kita nak tengok ada dua kategori. Satu ialah isim fa'il. Jadi isim fa'il adalah isim yang melibatkan pembuat. Fi'il adalah perbuatan. Fa'il adalah pembuat. Jadi kalau isim pembuat tu, kalau fa'il tu, dia membuat sesuatu. Jadi apakah pattern dia? Jadi kalau kita nak tahu kalau nama Allah tu, dia berbentuk pattern, fa'il. Dia fa'il tu kita tengok kalau kalau selepas letter pertama, jadi kita tengok contohnya al-basit. Jadi ba, selepas ba tu dia ada alif. Lepas tu lepas alif tu dia ada kasrah. Sin tu dia kasrah. Lepas tu ta. Jadi dia al-basit. Dia al-basit. Jadi ini maksudnya adalah Allah adalah the expander. The expander tu dia pemeluas. Dia meluas. Dia mengembangkan. Dia expander. Jadi dia membuat dia expand something. Dia punya fi'il tu adalah expand, to expand lah, to bahasa Melayu untuk mengembangkan. Jadi ini adalah kita boleh cakap nama Allah yang di bawah kategori isim fa'il. Jadi kalau kita tengok al-khafid, pattern dia sama, al-alif. Kita tengok alif, lepas tu diikuti dengan yang dia punya kondisi ialah huruf pertama tu dia ada alif lepas tu. Jadi dua harakat. Jadi kita bukan cakap al-khafid, kita kena cakap al-khafid. Harakat tu dah dua. Satu ialah fathah, lepas tu diikuti dengan alif. Dipanjangkan. Jadi panjang dua kali. Jadi kalau al-khafid, maksudnya dia adalah
yang merendahkan, yang merendahkan, the abuser. Dia menghinakan seseorang, dia abusekan seseorang tu. Di mana ada sebab lah kan. Sebab itu adalah bergantunglah. Kalau contohnya apa yang berlaku pada orang-orang yang kejam kan, akhirnya akibatnya hina hidup mereka. Yang kita nampak kan, cerita Firaun, cerita lain-lain tu, termasuk cerita yang Nabi Ibrahim dengan Nimrod, Namrud tu. Akhirnya jadi hina. Nak melawan dengan apa tu, dengan lalat pun tak boleh. Dia macam homo jadi gila kan. Jadi ini adalah daripada fi'il, perbuatan jadi khafid. Ya? Jadi kho, fa dengan dom. Kalau kita kho tu, kita tambah alif, kho. Lepas tu fa tu dia kena kasrah. Khafid, dan ini dia menjadi Allah sebagai pembuat. Sebab kita nak bertasbih, jadi kita nak merenung. Ya, merenung kerja-kerja Allah. Kerja-kerja Allah dalam dunia, langit dan bumi ni. Jadi Ar-Rafi ialah Allah menaikkan. Maksudnya Allah bukan nak cakap memuji, dia menaikkan darjat seseorang tu. Itu sebab kita cakap rafa' kan, rafa'. Menaikkan, rafa'. Jadi kita cakap kalau i'rab tu kan, i'rab tu kalau rafa' maksudnya yang naikkan lah. Benda yang dinaikkan, kata marfu', benda yang dinaikkan. Jadi marfu' tu maksudnya kalau isim marfu' tu dia ada doma, dia ada contohnya doma, ataupun dia ada apa-apa refleksi yang menunjukkan dia adalah dalam i'rab rafa'. Jadi rafa'. Jadi kalau saya cakap rafi', jadi Allah yang menyebabkan, Allah yang menaikkan. Allah yang menaikkan tu. Jadi kalau al-wasi', tengok pattern dia. Al-wasi' tu Allah ialah all encompassing. Segala tu. Maksud saya dalam bahasa Inggeris is I think a bit more all encompassing. Maksudnya Allah semua tu bawah adalah Allah encompass. Di bawah pengaruh Allah contohnya. Di bawah kuasa Allah. Tidak ada benda yang boleh lari daripada Allah. Jadi dia adalah wasi'. Jadi kita tak boleh cakap wasi' kalau nama Allah. That's why sebutan tu penting kalau kita nak bertasbih secara qaul, secara mulut. Jadi kalau al-baqis, dia menaikkan. Dia dibangkitkan. Dia pembangkit macam tu. Allah yang membangkitkan kita orang yang mati tu hidup balik masa hari kebangkitan. Maksudnya Yaumuddin tu, hari kebangkitan, Yaumuddin tu. Jadi kalau Al-Khaliq, Allah adalah pencipta. Kalau kita cakap Al-Khaliq, dia tak ada alif, lepas tu lam tu, lepas lam tu ada ya. Kita panjangkan ya tu, dia adalah jadi sifat nama. Sentiasa mencipta. Sentiasa mencipta. Kalau Al-Khaliq, jadi kita kalau maksudnya Al-Khaliq telah mencipta Adam kan? Maksud Adam satu ketika dulu dicipta oleh Allah. Pembuat tu. Allah sebagai pembuat. Al-Bari, Allah adalah the evolver. Maksudnya the evolver tu, that's why kadang-kadang evolution tu, dia boleh salah satu proses di bawah proses alam, sunatullah, di bawah kuasa Allah. Allah yang menentukan the evolution tu, apa-apa evolusi pada apa-apa ciptaan dia, makhluk dia. Allah yang menentukan. Dan Allah boleh devolve juga. Devolve tu devolution. Devolution tu yang dalam kes al-khafid. Yang Allah devolvekan. Maksudnya manusia tiba-tiba perangai dia macam jadi ape, jadi buruk contohnya. Ataupun macam khinzir. Manusia tu dah di-devolve sebagai khinzir sebab perangai buruk. Akhlak buruk, iman yang buruk. Tidak ada apa-apa pedoman. Jadi ini semualah al-qabid kan semua tu. Jadi kalau pattern dia fa'il dia ada dua bentuk. Satu ialah fa'il basit, alif diikuti dengan kasrah tu. Lagi satu pattern dia bermula dengan mim, mu. Kita tak belajar fi'il sebab ini adalah contohnya di bawah fi'il mazid fi.
Dia lebih daripada 3. Dia ada penambahan huruf. Kalau sini ialah uh, sulasa mujarad. Kalau sulasa mujarad dia hanya tiga huruf akar. Tapi kat sini dia lebih daripada 3 huruf akar, dia ada penambahan dia. Jadi penambahan ni kita tak belajar lagi. Tapi kita dapat kenal dia memula dengan mim. Mu. Mim tu dhamma. Jadi itu pun adalah pembuat. Al-Mu'izz. Jadi dia Allah adalah the honorer yang memberi kepujian, ya, yang menaikkan darjat seseorang, mengazizkan seseorang contohnya. Aziz tu adalah kemuliaan kan? Okey, pemulia yang memuliakan seseorang. Ya, pemulia. Kalau Al-Aziz, ya, contohnya Al-Aziz, Allah sifat mulia. Tapi kalau kita cakap Al-Mu'izz, Allah memuliakan seseorang. Jadi dia ada objek dia, memuliakan seseorang. Lepas tu Al-Muzil, dia terbalik. Ya, dia terbalik. Dia merendahkan seseorang. Muhsi, ya. Allah mengisap, ya. Muhsi, the reckoner. Al-Mubdi, the originator. Dia kaitan dengan perkataan badak. Ya. Macam mubtada tu kan, badak. Maksudnya permulaan. Allah adalah yang memulakan segalanya. Sebab ini adalah isim, maksud antara nama Allah, isim di bawah golongan fa'il, pembuat. Jadi al-muhyi, al-mumit, ya. Lepas tu Allah yang mematikan. Muhyi, Allah yang memberi nyawa. Mukmin, Allah yang memberikan keimanan, ya, mukmin. Ini memberikan keimanan. Allah apa ke muhaimin, muhaimin. Allah adalah pelindung. Jadi ini contoh-contoh sifat Allah yang sebagai pembuat. Jadi saya habiskan kat sini yang sifat musyabahat. Maksudnya kalau sifat musyabahat tu adalah asmaul husna yang lebih menekankan sifat Allah. Ya, sifat Allah, the attributes, the holy attributes of Allah. Jadi salah satu sifat Allah ialah dia maha mendengar, as-sami'. Jadi nampak pattern dia lain. Alif lam tu memang kena ada, tapi lepas huruf pertama, lepas huruf sin, dia tak ada alif kat situ. Kalau kita tambah alif, batu mim tu dia ada kasrah, contohnya sami', maksudnya Allah pendengar. Ya, tapi kalau kita cakap sami', maksudnya tekan pada yang huruf kedua tu. Mim yang kedua, dia ada 2 harakat. Dia bukan harakat pada huruf pertama. Dia harakat pada huruf yang tengah. Mim tu. Jadi sami, bukan sami. Jadi lebih pada sami. Jadi ini adalah sifat. Bukan pembuat. Bukan fa'il. Ini adalah musyabahat. Ya. Dia lebih musyabah. Musyabah kalau mufrad. Jadi Allah maha melihat. Jadi sama juga al-basir. Ya. Kalau al-jalil. Jadi Allah adalah semulia-mulianya. Sublime. Jalil. Jadi kita tak boleh cakap al-jalil. Tak boleh cakap macam tu. Al-jalil. Jadi Allah yang menyebabkan kemuliaan maksudnya. Allah lah penyebab dia, pembuat dia. Kemuliaan ke atas seseorang. Kalau kita nak cakap macam tu. Kalau jalil. Tapi sini adalah Allah adalah sendiri yang mulia. Al-Jalil, the sublime. Lepas tu Al-Karim. Maksudnya Allah adalah paling generous. Ya, generous tu maha pemberi. Maha pemberi. Jadi kalau saya tengok, selalu kita dengarkan akram. Dia kaitan, Al-Karim. Al-Karim adalah sifat. Al-Akram maksudnya paling generous. The most generous. The most generous. Paling generous. Ya, maksudnya dia ekstrim. Jadi Al-Karim tu adalah sentiasa maha pemurah. Okey, Karim tu pemurah. Maha pemurah. Ya, maha pemurah. Jadi Raqib sentiasa berjaga-jaga, mengawasi. Ya, the watchful. Dia macam kalau pengawas. Jadi Raqib. Itu pengawas. Tapi Raqib dia sentiasa.
Itu adalah satu sifat Allah yang sentiasa berjaga-jaga. Bukan penjaga, dia berjaga-jaga. Dia sentiasa berjaga-jaga. Jadi Al-Latif sama juga Al-Khabir, Al-Halim. Jadi ini semua kita tengok jadi dia ada lagi satu semualah Al-Syahid dia punya tu kita nampak pattern dia. Al-Ali, kita tak boleh cakap Al-Ali. Dia Al-Ali. Kita tak boleh cakap Al-Kabir. Kita kena cakap Al-Kabir. Al-Hafiz, Al-Majid, Al-Hasib. Al-Hasib. Kalau hisab, hasib yang Allah yang mengira, jadi dia jadi al-hasib ataupun jadi al-hasib. Hasib adalah pengira, macam accountant. Tapi kalau al-hasib, ini adalah satu sifat Allah yang setiap benda yang berlaku, Allah ambil kira. Allah mengambil kira. Okey, kita stop dekat sini. Ada apa-apa soalan? Let me stop the recording.